Adakah kita perasan dengan kemunculan secara tiba-tiba jenama air bubble tea Tealive yang mempunyai pelbagai perisa di gedung-gedung pasaraya? Sebelum ini, kebanyakan dari kita hanya melihat produk minuman seumpama ini di kedai Chat Time. Namun, bermula pada bulan Februari 2017, kehadiran kedai outlet Tealive tiba-tiba sahaja memenuhi ruang pasaraya ibarat cendawan yang baru tumbuh selepas hujan. Apatah lagi dengan kedua-dua perniagaan ini mempunyai konsep dan kedai yang sememangnya hampir serupa. Bahkan, tidak cukup dengan itu, kini kita mendengar pula bahawa Tealive diarahkan tutup oleh Mahkamah Malaysia selepas disaman oleh Chat Time. Apakah yang sebenarnya terjadi? Bagi mereka yang belum mengetahui, pada 27 Jun 2018 yang lalu, Mahkamah Rayuan telah mengarahkan Tealive yang dipunyai oleh Loop Holdings Sedia Berhad untuk menutup semua bisnes operasinya selepas diputuskan bersalah terhadap syarikat Chat Time yang dimiliki oleh Lakafa International Co Limited dari Taiwan. Hal ini kerana Lakafa mendakwa yang Tealive sudah melanggar undang-undang perjanjian bagi franchise-nya yang telah mengubah bahan-bahan minuman ini tanpa persetujuan syarikat Lakafa sebagai syarikat induk franchise. Akan tetapi, kisah ini hakikatnya melibatkan beberapa lagi isu dan perbalahan terdahulu yang menyebabkan hubungan antara dua syarikat ini menjadi tegang. Bermula pada 6 Januari 2017, Lakafa dalam sidang media mengumumkan secara mengejut yang ia mahu menamatkan kontrak franchise Chat Time daripada Loop Holding. Kontrak tersebut yang sepatutnya berakhir sehingga tahun 2041 menyaksikan yang Lakafa akan mengambil alih sebanyak 165 cawangannya di Malaysia. Pengumuman ini ternyata mengejutkan banyak pihak, terutamanya Ketua Pegawai Eksekutif Loop Holding itu sendiri, Brian Low. Bagi Lakafa, keputusan ini diambil kerana atas dua faktor, iaitu pertamanya, kegagalan Loop Holding dalam mematuhi bahan-bahan pembuatan minuman Chat Time, dan keduanya adalah Loop Holding dikatakan gagal membayar sejumlah royalti yang berkenaan kepada Lakafa. Menjawab mengenai isu ini, Brian Low berkata yang tambahan bahan pembuatan minuman ini adalah hanya beberapa bahan seperti Horlicks dan Cadbury bagi menambah gaya rasa pilihan tempatan sahaja. Bahkan, tidak cukup dengan itu, terdapat ura-ura daripada pihak Loop Holding yang ia pernah berasa kecewa dengan kehadiran pakej 3 dalam 1 susu serbuk Chat Time yang dijual di Malaysia. Akan tetapi, ia tidak pula dijual melalui syarikat Loop Holding sebagai franchise. Hal ini sudah tentu menunjukkan seolah-olah wujudnya isu kurang kepercayaan yang diberikan oleh Lakafa kepada Loop Holding. Maka Lakafa membawa kes ini kepada mahkamah di Singapura dan bekerjasama dengan Loop Holding dengan menggunakan penyelesaian mahkamah secara tertutup. Pada masa yang sama, setelah berasa kecewa dengan tindakan penamatan kontrak, Loop Holding tidak menunggu lama untuk keluar dengan jenama tersendiri untuk bangkit daripada kekalahan. Oleh kerana itulah, pada 17 Februari 2017, Tealive diwujudkan dengan memakan kos sebanyak RM10 juta. Sebanyak 161 franchise Chat Time daripada 165 cawangan telah dijenamakan semula. Konsep perniagaan Tealive juga adalah sama seperti Chat Time dengan produk minuman yang mempunyai pelbagai perisa, dan perbezaannya adalah pada penambahan beberapa perisa yang Tealive mahukan. Tidak lama kemudian, dalam tempoh yang singkat, Tealive telah berkembang dengan pesat. Sehubungan itu, Brian Low begitu yakin untuk menambah cawangannya kepada 165 buah kepada 250 buah. Bahkan, ia sudah merancang yang Tealive akan membuka 5 cawangannya di Vietnam. Bagi pihak Lakafa, ia berasakan yang ia belum mendapatkan haknya. Masih belum berputus asa untuk mengganggu perniagaan Tealive. Di suatu sudut, ia jelas menunjukkan yang Loop Holding gagal untuk mematuhi syarat perjanjian franchise. Dalam sebuah isu lain, Lakafa juga bertindak menuduh yang Loop Holding gagal membayar royalti mengikut masa yang dipersetujui. Akan tetapi, bagi mengulas mengenai isu ini, Brian Low mengatakan bahawa beliau berbuat demikian atas nasihat peguamnya. Walaupun demikian, nasib yang malang masih belum berhenti menghantui Loop Holding. Bermula pada 16 Mac 2018, Chat Time Malaysia Sedia Berhad tampil menyaman Loop Holding Sedia Berhad kerana dinyatakan menyalah tafsir dan merosakkan nama Chat Time, yang akhirnya menyebabkan ia diganti dan dijenamakan sebagai Tealive. Dalam hal ini, Chat Time bertindak menuntut dua permintaan. Satu, arahan agar Loop Holding menghentikan kesemua operasi Tealive atau perniagaan yang serupa seperti Chat Time. Kedua, Loop Holding mesti menyerahkan segala maklumat dan rahsia dokumen berkenaan Chat Time. Bagi siri pertama isu saman menyaman ini, Mahkamah Tinggi Malaysia menerima saman Chat Time bagi perkara
perkara yang kedua sahaja. Oleh itu, bagi perkara yang pertama, mahkamah bertindak menerima alasan loopholding yang ia bakal mengakibatkan hampir 1,000 pekerjanya diberhentikan kerja. Jadi mahkamah mahu mengelakkan perkara ini daripada berlaku. Bagi siri kedua saman ini, Lakafa masih tidak berpuas hati dan membawa kes ini kepada mahkamah rayuan. Kali ini Lakafa bertindak dengan lebih bijak dengan berhujah bahawa jika loopholding sudah pun melanggar hak dan perjanjian di bawah Seksyen 27 Akta Franchise 1998, maka operasinya harus ditutup. Sehubungan dengan itu, Mahkamah Rayuan memenangkan kes ini kepada Lakafa dan mengarahkan T-Life untuk menutup kesemua operasi perniagaannya pada 27 Jun 2018. Walaupun demikian, Brian Low diberitakan masih mahu membawa kes ini kepada rayuan di Mahkamah Persekutuan pula bagi menyelamatkan perniagaannya. Pada bulan Ogos 2018, loopholding dan Lakafa akhirnya mencapai persetujuan bersama untuk menyelesaikan pertikaian mengenai shut time di luar mahkamah. Dalam satu perjanjian penyelesaian yang dibuat, kedua-dua pihak bersetuju untuk menarik balik semua prosiding mahkamah dan timbang tara di Singapura. Dalam kenyataan bersama, penyelesaian itu tidak dianggap oleh mana-mana pihak sebagai pengakuan sebarang tuduhan dan liability. Semua pihak telah mencapai persetujuan dalam menyelesaikan sebarang pertikaian, yang mana keputusan itu dibuat bagi menghentikan semua prosiding mahkamah atau tindakan penguatkuasaan lain terhadap satu sama lain. Kedua-dua pihak juga bersetuju semua terma lain akan kekal sebagai peribadi dan sulit. Jadi, begitulah kisah dua jenama ini. Mana satu minuman kegemaran anda? Ayo komentar. Sekian, terima kasih.